Mana? Lupa. Lupalah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nawwir bil kitabi wa basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Taala. Kita sambung bab apa ni? Fasal yang ketiga, bab qiyam, muka surat 83, Rumi. Kita kena habiskan juga malam ni. Sebab lepas ni kita cuti lama. Kita sambung balik bulan 5. Bulan 5, ni baru bulan 3. Sebab bulan Ramadan dan lepas pada tu. Jadi, yang mana kita membincangkan sebelum ni 2 minggu, 3 minggu lepas. 2 minggu lepas berkaitan dengan rukun sembahyang yang ketiga, iaitu qiyam, berdiri. Yang mana berdiri ini adalah rukun sembahyang. Jika tak berdiri, tak buat tu maksud tak berdiri, maka tak sahlah sembahyang dia. Ataupun kenapa dia tak berdiri? Dia tak berdiri kerana apa-apa sangkaan dia lah. Dia sangka apa? Dia kata dia sakit ke? Ataupun dia kata tak mampu ke? Kalau ikut dia kata tak mampu ke? Tak kisahlah macam mana pun. Jika dia sepatutnya berdiri, tiba-tiba dia tak berdiri, maka sembahyang dia tidak sah, walaupun dia sembahyang berpuluh tahun sekalipun. Sebab dia rukun. Rukun ni kalau tak buat tak sah. Jadi kalau boleh, selagi boleh berdiri tu berdirilah dulu. Okay? Sehinggalah tak mampu. Bila tak mampu baru boleh duduk. Bila tak mampu. Cuma mampu atau tak mampu tu kita lah tentukan sendiri. Sebab kita sendiri yang nak jawab depan Allah nanti. Malaikat tanya nanti, kenapa sembahyang duduk? Tak sah ni. Kita yang kena jawab. Jadi kita tak boleh kata orang tu kata boleh, orang tu kata sakit boleh duduk. Dia bukan semua sakit boleh duduk. Ada sakit, walaupun sakit tak boleh duduk. Contohnya sesama. Sakit sesama. Boleh main duduk? Tak boleh. Jadi bukan semua sakit lah. Batuk boleh duduk? Tak boleh. Demam boleh duduk? Setengah-setengahnya boleh, setengah-setengah tak boleh. Tengoklah kesan daripada demam tu apa. Tapi kalau lumpuh tak boleh berdiri, itu memang kena duduk, dah memang tak boleh berdiri. Jadi kita kena tentukan sendiri lah. Sedaya upaya kita akan berdiri dulu. Jika dengan berdiri itu mendatangkan mudarat, dengan berdiri itu jadi pening, dengan berdiri itu tumbang, jatuh, dengan berdiri itu kalau ada jahitan-jahitan dekat kaki ke, dengan berdiri itu terbuka jahitan, contohlah, maka waktu tu barulah duduk. Okay? Dan bila sebut duduk, banyak jenis duduk. Duduk banyak jenis. Ada dia panggil duduk iftirash.
Ada dia panggil duduk tawarruk. Ada dia panggil duduk tarabbu'. Ada dia panggil duduk iq'a'. 4 jenis. Dan ada lagi jenis-jenis lain. Itu jenis duduk tu dalam syarak kita. Iftirash, macam kalau kita kata macam tahiyat awal lah. Kalau kita kata macam tahiyat awal. Tawarruk macam tahiyat akhir. Yang punggung duduk atas lantai, kaki kiri masuk kot celah tu, tembus kot belah kaki kanan ditegak, kaki kiri tembus kot belakang dia kan. Itu panggil tawarruk. Kadang-kadang tarabbu' tu bersila, duduk juga nama dia. Ada juga duduk iq'a', duduk punggung duduk atas tumit, kaki ditegakkan, kaki tegak begitu, punggung duduk atas tumit, jadi begitu. Dia panggil iq'a'. Ada satu lagi nama duduk iq'a', tapi Nabi larang. Yang tadi iq'a' Nabi suruh, maksudnya boleh duduk gitu, iaitu duduk kaki tegak, punggung duduk atas tumit tadi. Dia panggil iq'a' juga. Satu lagi yang Nabi larang, punggung duduk dekat atas lantai, kaki keluar kat tepi tu. Macam penguin nak. Macam tu kan, macam apa dia panggil tu? Penguin penguin tak? Macam penguin lah. Yang tu Nabi larang. Duduk gitu. Punggung atas lantai, kaki ke tepi gitu. Nabi larang. Dalam sembahyang. Tapi namanya iq'a' juga. Namanya iq'a' juga. Jadi kalau kita tengok baca hadis, Nabi melarang duduk iq'a'. Tak boleh. Sedangkan duduk iq'a' begini. Tak, iq'a' ada 2 jenis. Jangan campur. Yang Nabi suruh iq'a', yang dibenarkan macam ni. Kaki 2 tegak, punggung di atas tu. Dia panggil duduk iq'a'. Semua duduk ni boleh. Dan ada jenis duduk satu lagi, jenis duduk punggung dekat bawah, kepala lutut naik 2 ke atas. Gitu. Itu sunnah. Itu duduk sunnah. Boleh ke dalam sembahyang duduk macam tu? Boleh. Boleh. Cuma macam mana nak letak tangan tu lah. Dari sudut boleh tu dengan maksud sah. Dengan maksud bukannya duduk gitu tidak sah, bukan, sah. Itu maksud boleh. Bukan maknanya afdal. Duduk tu duduk sunnah ketika, bukan ketika sembahyang, ketika bukan sembahyang, ketika macam ni. Boleh duduk peluk, duduk gitu. Cuba try gitu. Sunnah tu. Sunnah duduk. Duduk sunnah. Tapi dalam sembahyang boleh buat, boleh juga. Tapi adakah itu yang terbaik? Nanti kita ceritalah yang terbaik ke tidak. Cuma duduk macam tu boleh. Ada satu lagi duduk, punggung dekat bawah, kaki 2 menghadap kiblat. Boleh juga. Belunjuk. Belunjuk. Boleh juga. Ada satu lagi duduk, ada kursi. Semua duduk tu tak ada masalah. Cuma ada duduk-duduk tertentu, dengan dia amalkan, dengan dia buat duduk macam tu, menyebabkan dia tak boleh nak sujud. Payah dia nak sujud. Maka duduk macam tu tak boleh. Sedangkan duduk macam-macam ni pun boleh. Tadi 7 tadi duduk tadi, semua boleh. Tapi dengan sebab dia pilih salah satu daripada 7 ni yang boleh ni, menyebabkan dia tak boleh sujud, maka duduk tadi jadi tak boleh. Bukan sebab duduk tu tak boleh, sebab dengan duduk macam tu tak boleh sujud. Sebab sujud tak ada kena-mengena dengan duduk. Jika tak mampu berdiri, duduk. Sujud wajib sujud. Bukannya jika tak mampu berdiri, dibenarkan duduk, dan dibenarkan untuk tidak sujud. Mana ada? Tak mampu berdiri, dibenarkan untuk duduk. Sujud wajib sujud macam biasa. Tak mampu sujud, barulah dibenarkan untuk tidak sujud. Macam sujud isyarat tu kan. Itu jika tak mampu untuk sujud. Jadi ada orang salah faham, dia kata jika tak mampu berdiri, dibenarkan duduk, dan sujud pun tak payah. Mana ada? Sujud cerita lain. Tak mampu berdiri, duduk, silakan. Nak macam mana? Pening. Tapi sujud boleh tak? Boleh. Kenapa tak sujud? Mendengar dia tak sujud, batal sembahyang lah. Sujud tu maksud sujud sempurna. Jadi kita baca maksud tu duduk. Dan kalau kita tengok qiyam yang kita baca, kita berhenti dekat perenggan yang ke bawah tu. Perenggan bawah tu. Yang mana dia kata kalau dia berdiri menyebabkan jadi masalah. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali seperti hasil baginya dengan dia masyaqqah. Dengan berdiri itu masyaqqah, kepayahan yang sangat menghilang ia akan khusyuk dan hudur hati, atau takut ia jatuh ke dalam laut, atau karam, atau berpusing kepalanya, pening, atau takut keluar kencingnya bagi orang sulasul baul, atau keluar buasir bagi orang yang bawasir, dan yang umpama keduanya, maka hendaklah ia sembahyang duduk. Ini kita dah bahas panjang lebar dah ni.
Saya tak ulang balik dah faham panjang dah. Bagi orang yang sil-sil baul, air kencing sentiasa menitik 1 minit menitik, 1 minit menitik. Kadang-kadang tak habis 1 minit. Ni sikit-sikit, keluar sikit lah, sikit sangat. Bagi orang macam ni, jika dia sembahyang duduk, kadar air kencing yang keluar tu sikit. Jika sembahyang berdiri, menyebabkan banyak lagi keluar, maka dia boleh sembahyang duduk. Macam tu juga orang yang kentut tak berhenti. Bukan kentut busuk ni, kentut penyakit. Maka kalau dia duduk, dia kentut mungkin cuma 10 kali. Kalau berdiri 20 kali, maka boleh duduk. Walaupun dia boleh berlari, berjoging. Nampak jogging dia. Dia jogging yang kita, dia lagi hebat jogging yang kita. Kita sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk. Jangan kata tak sah, nanti dulu. Nak macam mana kentut dia tak berhenti-henti keluar? Dia panggil sil-sil rih, penyakit tu. Sil-sil rih. Dia ada sil-sil baul. Sil-sil baul tu air kencing tak berhenti-henti. Ada perempuan istihadah, darah tak berhenti. Jadi semua dalam keadaan tadi ni, ataupun satu lagi buasir, darah keluar dekat rektum dia tu, dekat rembung dia panggil tu, keluar tak berhenti, buasir. Jadi dengan dia duduk, mengurangkan darah keluar. Kalau dia berdiri, darah keluar basah, jeruk. Kalau dia duduk, keluar bertopok aja, bertampung sahaja. Maka duduk. Tu nak bagi tahu kadar darah tu. Jadi bukan semata-mata tak mampu berdiri, tak mampu dengan masuk pending, tak larat, bukan tu sahaja. Kadang-kadang nampak dia sihat, jogging, berlari, lomba lari dengan kita, dia menang. Tiba-tiba nak sembahyang, dia duduk. Jangan kata tak sah lagi. Sebab tanya-tanya dulu. Dan dia je tahu kemampuan dia, dia je tahu masalah penyakit dia, dan dia je yang kena jawab depan Allah, bukan orang lain. Jadi kalau dia buat lebih kurang, buat main-main, dia lah jawab. Ada orang buat main-main je. Okay, kita baca. Dan jika lemah ia daripada sembahyang duduk, tak mampu duduk. Nak sembahyang duduk pun tak mampu. Teruk sangatlah penyakit ni kalau tak mampu duduk. Nah, sekejap. Sebelum masuk ni, saya tak jawab lagi tadi. Jadi, ada 7 jenis duduk. Dengan dia duduk, mana-mana 7 tadi, tak ada masalah. Cuma pastikan duduk dia tadi tu mudah untuk sujud. Dengan dia duduk, menyebabkan dia payah atau tak boleh untuk sujud, dan dia tak sujud, maka sembahyang dia tak sah. Contoh, dia tak mampu berdiri. Dengan dia berdiri pening, macam nak bergoyang, pening. Dengan dia berdiri sakit lutut. Dengan dia berdiri, tak kisahlah, dia jadi masalah dekat dia, masyaqqah, kepayahan. Maka dia dibenarkan untuk duduk. Dia boleh duduk dekat bawah, yang dipanggil iftirash, macam tahiyat awal. Dia boleh duduk tawarruk, macam tahiyat akhir yang kita panggil tu. Dia boleh duduk iqa', kaki tegak dua. Dia boleh duduk tarabbu', bersila. Dia boleh duduk kepala lutut dua naik atas, walaupun pelik sikit nampak, tapi boleh, sah. Dia boleh duduk atas kursi, tak ada masalah. Okey. Cuma kalau dia duduk kat mana-mana ataupun dia boleh duduk kaki belunjuk ke depan, dua-dua. Dalam semua jenis duduk tu, ada duduk yang menyebabkan payah nak sujud. Yang pertama, duduk kaki belunjuk kat depan, boleh. Tapi masa nak sujud macam mana? Dia kena tarik balik, angkat, gerak. Kalau dia sanggup macam tu, silakan duduk kaki belunjuk ke depan. Masa nak rukuk, dia wajib bangun untuk rukuk. Sebab yang dia tak mampu berdiri, bukan rukuk. Kecuali rukuk pun dia tak mampu juga. Barulah rukuk buat gini aja. Dia satu-satu, dia bukan tak mampu berdiri, duduk. Bila sebut duduk, rukuk pun tak payah, sujud pun tak payah. Bukan. Dia tengok satu-satu. Oleh kerana dia tak mampu untuk rukuk juga, maka baru dia boleh rukuk macam ni je lah. Okey. Bila time sujud, dia wajib sujud betul-betul lah. Dia tak mampu sujud, pening. Baru dia boleh buat sujud isyarat. Jadi, kebanyakan orang, dia tak mampu berdiri aja, sujud dia mampu. Oleh kerana dia duduk kaki ke depan dua, menyebabkan dia tak boleh nak sujud, payah nak sujud macam mana? Nak sujud je mana? Kaki dua-dua ke depan. Maka dia tak sujud, dia buat gini aja. Maka sembahyang dia tidak sah. Kerana yang dia tak mampu cuma berdiri saja. Dia mampu untuk sujud. Satu. Yang kedua, kalau dia duduk atas kursi. Dengan dia duduk atas kursi, dia memang tak mampu berdiri, silakan nak duduk atas kursi. Tapi pastikan dia kena turun untuk sujud. Kecuali dia sujud tumbang juga. Masa tu barulah sujud macam ni aja. Jangan main tak mampu berdiri, duduk, bila duduk sujud automatik gini. Jangan main seronok gitu. Sebab saya pernah tanya seorang ni, bukan tanyalah, dia yang tanya. Saya kata, cuba sujud. Tengok sujud elok-elok. Saya kata, berapa lama dah sembahyang macam ni? 15 tahun. Nak cakap apa?
15 tahun dia tak mampu berdiri sungguh. Bila dia berdiri je dia pakai tongkat. Dia kata ingatkan kalau tak mampu berdiri boleh duduk. Bila boleh duduk, semua duduk. Tak mampu berdiri duduk. Rukuk wajib rukuk macam betul. Oh, rukuk pun tak boleh juga. Sebab rukuk tu pun macam berdiri juga kan. Rukuk gini, berdiri gini. Kalau gini tak boleh, gini lagi tak boleh. Tumbang, okey tak apa. Kalau betul macam tu, berdiri tak perlu, sila duduk. Rukuk, macam ni je. Sujud. Dia ingatkan, dia kata bila berdiri tak payah, rukuk tak perlu, sujud pun tak perlu juga. Sujud cerita lain, rukuk lain kan tu. Dia pun sujud. Boleh. Saya nak tengok berapa lama boleh sujud. Dekat seminit dia boleh sujud. Lepas tu baru dia, tak, sakit dah. Seminit baru mari sakit. Sujud berapa saat aja. Dah 15 tahun dia sembahyang gitu. Nak cakap macam mana? Qada lah 15 tahun. Setahun 2,000 sembahyang dia kena qada. 15 tahun berapa? Setahun 2,000. Sehari 5. Setahun berapa? Lebih kurang 2,000 lah, senang cerita. Sehari 5 sembahyang. Setahun 2,000. 10 tahun 20,000. 15 tahun 30,000 dia kena qada. Qada lah. Takkan lah. Sebab tu penting benda ni. Sebab sujud adalah rukun. Tak buat rukun tak sah. Rupa-rupanya dia boleh je sujud. Cuma dia tengok orang, orang tu sembahyang atas kursi. Dia pun Allahu Akbar. Orang tu, dia tengok orang tu, dia sihat masa tu. Lepas tu rukuk, i'tidal macam tu juga. Sujud macam tu. Macam ni sembahyang. Bila dah sakit dia tiru. Kita ibadah mana boleh main tiru. Dia mungkin sakit bila sujud dia tumbang, memang jatuh. Kita tak semestinya gitu. Sakit kita. Seorang ni, dia makcik sama juga. Makcik ni, dia buat pembedahan mata. Tukar mata. Doktor kata memang tak boleh tunduk sebab dia macam pening. Dia tunduk dia memang pening. Dia tukar, adalah mata dalam tu lah. Buat laser apa semua jadi pening. Cuma doktor tu kata 6 bulan aja. Dia dah semayang 3 tahun. Duduk atas kursi dah seronok. Malah dia boleh berdiri pun yang makcik ni. Tapi dah seronok ustaz. Dia kata dah seronok semayang atas kursi. Memanglah seronok. Yang itu lagi lah 3 tahun. Kena kau tak? Nak kata apa lagi? Kalau tanya saya, sebab dia tanya. Kalau tak tanya saya tak jawab. Dia tanya saya kata kena qada. Takkan tak boleh kot. Nak minta diskaun bukan saya. Saya bukan owner semayang. Tak payah minta diskaun dekat saya. Takkan tak boleh kot ustaz. Beratnya, kerahlah ustaz ni. Macam-macam dia cakap. Nak tanya saya, itulah jawapan saya. Sebab setiap jawapan yang kita bagi, kita kena jawab kat akhirat. Saya tak mahu tanggung dosa orang. Dosa sendiri pun berlambak tak tanggung. Dosa anak bini pun berlambak. Nak tanggung dosa dia apa hal. Jadi ikut kita belajar, kita kata gitu. Kenalah qada. Qada tak banyak pun makcik. 1 tahun 2 1 tahun 1 hari 5 waktu. 1 tahun 2,000. 3 tahun baru 6,000. Allah dengan 6,000. Habis tu macam mana? Saya kata, pergilah cari orang lain yang sanggup jawab selain daripada jawapan ni, maka dia akan bertanggungjawab depan Allah nanti. Saya tak nak tanggungjawab. Saya kata itu je lah. Kalau saya kata, yalah tak payah qada lah cik. Allah maha mengampun. Allah faham. Makcik bukan sengaja kan. Makcik sakit kan. Allah faham. Kalau saya jawab macam tu, kalau jawapan tu salah, saya nak kena jawab buat apa? Cari penyakit. Saya kena jawab depan malaikat nanti. Jadi jawapan saya itu lah. Dia pergi lah tanya yang lain. Siapa yang boleh tanggung dosa dia? Pergi lah tanya. Itu jawapan dia. Sebab sujud adalah rukun. Tak buat sujud, tak sah. Berdiri adalah rukun. Tak berdiri, tak sah. Cuma jika masyaqqah, jika sakit, bolehlah tinggalkan sakit tu aja. Tak boleh lebih-lebih. Mana boleh lebih-lebih? Jadi kena pandai pilih. Ada orang dia sembahyang atas kursi, dengan sebab dia sembahyang atas kursi, dia susah untuk sujud, maka dia tak sujud. Sedangkan kalau dia sembahyang duduk macam tahiyat awal tu, senang je sujud. Macam tahiyat awal tu, dia berdiri macam tu lah. Bukan berdiri, dia kira duduk tu lah. Allahu Akbar. Baca-baca, rukuk. I'tidal duduk juga. Sujud pergi ke depan aja. Alahai, senang aja. Bila duduk atas kursi, Allahu Akbar, sedap lah. Rukuk. Masa nak sujud, nak kena turun. Takkan nak turun kot. Sujud je lah begini. Maka sembahyang dia tidak sah. Hanya orang yang boleh sembahyang atas kursi, yang duduk, rukuk dan sujud atas kursi, hanya orang yang dia tak boleh berdiri, dia tak boleh rukuk, dia tak boleh sujud. Tiga-tiga ni tak boleh buat, baru boleh sembahyang atas kursi. Orang yang hanya boleh sembahyang atas kursi, saya ulang balik. Sebab ramai sangat sembahyang kat kursi ni. Orang sembahyang atas kursi, hanya golongan ini sahaja. Iaitu, dia tak boleh berdiri. Kalau berdiri tumbang, pening dan sebagainya.
Yang kedua, dia tak boleh rukuk. Kalau rukuk tumbang, pening sebagainya. Dia tak boleh sujud. Kalau sujud tumbang. Tiga-tiga tak boleh, baru sembahyang atas kursi. Jika sujud boleh, maka kalau dia sembahyang atas kursi tak ada masalah. Rukuk tak ada masalah. Masa sujud wajib turun. Bila nak bangun akan payah tu. Kenapa menyusahkan diri? Duduk je lah kat situ. Lagi senang sebenarnya. Tapi tak tahulah. Jenis beramal tiru-tiru tu. Beramal. Saya tengok dekat Mekah sana. Memang semua pakai kursi. Kat Mekah memanglah orang pakai kursi. Tapi bukan orang Mekah pun. Takkan orang Mekah salah kot. Kata betul bukan orang Mekah. Semua orang luar. Entah mana punya orang lah. Dia tengok. Dia kena mengaji bab ni. Dia tak boleh main ikut-ikut. Okay. Dan bila dia tak mampu untuk berdiri, dia hanya dibenarkan duduk, sujud dia wajib sujud. Kalau orang yang boleh sujud tapi dia buat meringan-ringankan sujud, macam boleh je sujud tapi macam malas lah. Macam alah, dah main duduk alang-alang kan. Dia kata gitulah. Saya cuma bagi satu soalan je kat dia. Apa dia? Siapa yang tak nak sujud? Jawab, dia sendiri jawab. Siapa yang tak nak sujud pada Allah ni? Tu je. Siapa tak nak sujud? Bacalah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Asalnya iblis tu Allah suruh sujud. Dia tak nak sujud. Tu lah. Kenapa nak ikut perangai dia? Dia tak nak sujud kan? Kecuali memang dia tak boleh sujud. Sebab ada orang lutut dia tak boleh kena kat bawah. Lutut kena dia sakit lutut. Kepala okey lutut. Ada orang kepala tak okey. Otak masuk dalam ni. Ada orang mata tak okey. Bila mata tak okey, ada orang cabut gigi tak boleh sujud. Bila sujud dia rasa kat sini macam darah turun kot. Tak ada masalah lah. Asalkan sujud terasa nak tumbang sakit, tak boleh sujud. Soalannya, adakah yang sembahyang duduk tu betul-betul tak boleh sujud? Masing-masing jawab, diri masing-masing. Orang lain tak boleh nak kata apa-apa, sebab hanya dia je akan jawab depan Allah nanti. Dia buat lebih kurang, jawablah nanti. Waktu itu macam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat ujung tu, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal perbuatan, amal ibadah dia paling rugi. Alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya. Atah dunia buat Allah, hai buat ibadah. Bukan main dia buat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bila bangkit kat padang mahsyar, fatakunu ibadatuka haba'an manthura. Jadi debu terbangan je. Sayang. Memang sayang. Naya, nikih naya. Okey. Jika lemah ia daripada sembahyang duduk, tak mampu juga, maka hendaklah ia berguling. Bahasa dulu berguling. Berguling atas lambungnya. Lambung ni kita panggil apa? Ni. Bukan kita panggil apa ni? Ni. Busuk. Ni, mengiring. Mengiring. Lengan. Lengan kot. Berguling, dia sebut berguling ni. Berguling tu bukan berguling. Maksudnya duduk atas lengan. Gini atas lengan. Bukan melentang, bukan. Mengiring. Dalam kitab kata berguling. Bahasa dulu, menyengging. Menyengging lain. Menyengging lain. Menyengging lain. Menyengging. Naik motor, terasa angin nak keluar, dia kena menyengging sikit, baru keluar. Tu menyengging. Kan? Mengiring. Mengiring di atas lambungnya. Lambung tu lengan lah, atas lengan belah sini. Ni. Okay? Dijadikan muka dan hadapan badannya kepada kiblat. Jadi menghadap kiblat. Kalau tak mampu untuk duduk, tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk. Kalau duduk tumbang. Sembahyang kalau ni kiblat, gini. Kepala sini, dada menghadap tu. Dan dijadikan mukanya dan hadapan badannya. Hadapan badan tu maksud dada. Dadanya kepada kiblat. Dan hendaklah ia bangun bagi rukuknya dan sujudnya kadar dapatnya. Tu kata-kata. Dia sembahyang mengiring dah ni. Bila nak rukuk, dia wajib bangun rukuk.
Lepas tu, bila nak i'tidal, dia wajib bangun nak i'tidal. Bila nak sujud, dia wajib bangun sujud. Soalannya, kalau dah sampai mengiring, mesti tak mampu rukuk, tak apalah. Tak mampu rukuk, betul lah bawah. Cuma ikut step lah, ikut tertib. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu berdiri, duduk. Bila boleh duduk, adakah rukuk kena rukuk sempurna? Kena rukuk sempurna. Sebab dia tak mampu berdiri, dia bukan tak mampu rukuk. Jika dia tak mampu berdiri dan tak mampu rukuk, barulah dia boleh sembahyang duduk, dan rukuk pun tak perlu rukuk betul. Sujud kena sujud betul. Jika dia tak mampu berdiri, rukuk dan sujud, barulah dia boleh sembahyang duduk, rukuk isyarat, sujud pun isyarat. Nampak? Satu. Bila dia tak mampu untuk duduk, tumbang, dia wajib solat mengiring kat sebelah ni. Ketika rukuk, dia wajib bangun rukuk. Kenapa pula kena mengiring? Sebab yang dia tak mampu berdiri dan dia tak mampu duduk, maka mengiringlah. Rukuk cerita lain. Dah dia tak mampu berdiri duduk, rukuk pun tak mampulah. Okey, tak mampu, rukuklah dalam keadaan mengiring tadi. Lepas tu, masa apabila sujud, dia wajib bangun untuk sujud. Kenapa pula? Sebab sujud cerita lain. Sujud pun tak mampu. Okey, tak mampu, barulah sujud isyarat. Nampak? Satu. Dia bukan, kalau tak mampu satu, semua boleh buat. Bukan. Tak. Masa tahiyat nanti, masa mengiring, masa tahiyat nanti, dia wajib duduk. Sebab tahiyat tu duduk. Dah tak mampu dah nak duduk kan? Okey. Tahiyat dalam mengiring. Dia satu. Okey. Dan hendaklah bangun bagi rukuknya dan sujudnya kadar dapatnya. Jadi kalau tak dapat juga, dia cuma, kalau mengiring tu cuma gerak gitu lah, gerak badan. Macam tu. Gerak macam tu. Lepas tu masa sujud, bawah sikit lagi. Buat isyarat itu je, isyarat. Jadi maksudnya macam ni, Allahu Akbar gini. Lepas tu rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud, bawah sikit. Gitu, sekadar gitu je dia sembahyang. Gerak gitu. Ya. Dan jika lemah ia daripada berbaring atas lambungnya, mengiringlah kita panggil, maka hendaklah ia sembahyang bertelentang di atas belakangnya. Kita panggil melentang tak? Melentang atas belakang. Melentang gitu. Melentang atas belakangnya. Lepas tu, dan mendiri ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Gitu. Maknanya dia melentang gini. Kuat saya bunyi. Ada semut. Bila dia melentang gini, kalau boleh, kalau ada katil yang dekat hospital tu, yang pusing tu, pusing dia naik, tu kan? Pusing bagi naik sikit. Biar dada tu naik sikit menghadap kiblat, biar muka pun menghadap kiblat. Okey? Wajib tu, dada wajib menghadap kiblat, muka sunat menghadap kiblat masa ketika terlentang tadi. Dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Okey. Gini, bila sembahyang melentang, ini bagi orang sakit, kadang-kadang nak ajar ayah, mak yang sakit kat hospital. Melentang, naikkan dada dia sikit, naik pusing tu kalau boleh lah. Kalau kat rumah rasa letak bantal lah. Tapi orang sakit letak bantal sakit tu. Kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau tak sakit, letak bantal sikit belakang dengan belakang ni. Biar dada tu naik sikit menjadi dah. Kalau macam ni baring, gini pun jadi dah. Cukup dah. Tak payah gini. Orang sakit ni. Ingat orang sakit. Okey, gini. Jika boleh begini, boleh naik sikit, maka masa sembahyang tu, dada ni biar menghadap kiblat. Mana? Ngosek dekat Ramadan ni ngosek ngosek dia nak kena ikat dia nak kena ikat tu gitu lah jadi. Ngosek biasa saya bukan kali pertama kena ngosek ni, banyak kali. Dekat Batu Hitam pernah kena ngosek sekali. Tengah-tengah. Tajuk apa tau? Siapakah Iblis? Boleh cari kat YouTube. YouTube Facebook dekat Facebook. Boleh cari. Siapakah Iblis? Tengah-tengah sedap cerita Iblis ni. Lampu. Sebut Iblis, lampu tu padam. Ngosek biasa lah.
Pernah sekali tu time subuh, tengah sedar ni, tiba-tiba bunyi suara, orang tak ada. Orang macam suara tengah berzikir, macam bunyi butir tak butir, macam Allah, macam tu bunyi. Oh, pakat tengok. Biasa kena ngosek. Ini pun kena ngosek kat ni. Yang ini tak tahu kena ngosek dengan apa. Tapi rasa semut ni, ada semut dalam ni. Alah, sikit lagi pun nak habis. Okey. Okey. Jadi ketika baring tu, ketika baring, dada ni wajib naikkan sikit jika boleh. Jika boleh. Kepala, muka sunat menghadap kiblat, dada wajib menghadap kiblat. Jadi kalau kita tengok straight gini, dia sekadar gini cukup dah. Dah memadai. Ingat, orang sakit jangan lebih-lebih sangat. Okey, gini dah memadai. Tapak kaki sunat menghadap kiblat, muka sunat menghadap kiblat, tak wajib. Yang wajib dada. Okey? Jika itu kalau mampu. Kalau tak mampu, dada biarlah, kepala je. Jadi gini, yang kedua gini. Gini. Ni kepala. Yang tadi dada naik, ni kepala saja. Okey? Jadi bila kepala, maknanya muka je akan menghadap kiblat, dada waktu tu menghadap atas langit. Tak apa dah. Muka menghadap kiblat waktu itu wajib. Wajib tau, wajib menghadap. Sebab tak mampu dada, tak macam mana sakit. Kalau angkat adu. Jangan lapik, jangan. Nanya kat orang sakit. Jika bila macam tu, muka dia, kepala dia naik, letak bantal satu bantal, naik sikit je kepala gini. Okey, muka dia wajib menghadap kiblat, tapi bukan semua, sekadar je. Sekadar orang sakit. Hukumnya wajib. Kemudian kalau tak mampu juga gini, tak mampu juga, waktu tu tapak kaki wajib menghadap kiblat. Wajib, bukan sunat. Tapak kaki wajib menghadap kiblat. Dua-dua. Yang ni jaranglah orang bincang. Memang jarang dibincangkan, iaitu kewajipan dada menghadap kiblat. Lepas dada tak mampu nak menghadap kiblat, kewajipan untuk muka menghadap kiblat. Tak mampu muka menghadap kiblat, kewajipan untuk tapak kaki menghadap kiblat. Ni wajib. Ni wajib. Jika tidak, tak sah sembahyang. Contohnya tapak kaki dia boleh menghadap kiblat, tiba-tiba tak menghadap kiblat, maka tak sah sembahyang. Dada memang tak boleh dah sakit. Kepala pun Allah tak boleh angkat sakit. Tak apalah. Tapak kaki boleh tak? Boleh. Kenapa tapak kaki itu duduk bukan menghadap kiblat? Maka sembahyang tidak sah. Yang ini adalah orang yang jaga, bertanggungjawab. Orang yang sakit dia dah tak tahu dah. Mak ayah sembahyang, mak ayah sembahyang. Iyalah sembahyang, ambil wuduk untuk dia sembahyang. Allahu akbar. Dia tak tahu dah. Kita yang dosa. Ulang balik. Mula-mula dada wajib menghadap kiblat. Tak boleh dada menghadap kiblat, tak mampu muka wajib menghadap kiblat. Wajib. Tak mampu muka menghadap kiblat, tapak kaki wajib menghadap kiblat. Tak mampu tapak kaki, biasanya kaki dia buat naik ke apa ke, sakit ke kan, maka tak apalah. Tak kira dah. Tak kisah. Ya. Maka memperbuat ia dengan rukuknya dan sujudnya kadar kuasanya, mana yang mampu ajalah. Dan jika tiada, kalau tak mampu juga, sekejap, apa yang tertelentang ni? Okey. Jadi tertib tu pada mazhab Syafi'i wajib ikut. Jika tak ikut, maka tak sah sembahyang. Macam tu juga dengan tidur. Kita tidur sama macam mati je tau. Kedudukan. Yang pertama, tidur kita, jika tidur mengiring, sunat dada menghadap kiblat. Kalau tidur mengiring. Kalau tidur melentang, sunat tapak kaki menghadap kiblat. Yang ini ada salah faham dalam masyarakat. Dia kata kaki menghadap kiblat tak boleh. Kalau tak haram pun makruh, tak elok, tak molek. Yalah, secara umumnya kaki menghadap kiblat tak elok lah, arah yang paling mulia. Tapi ketika tidur, sunat kaki menghadap kiblat. Sunat. Jadi masa tidur, katil kita tu kalau boleh straight menghadap kiblat. Straight. Melunjur menghadap kiblat. Yang kata kaki tu jangan menghadap kiblat, tak ada adab, itu selain daripada sembahyang, selain daripada tidur. Tidur sunat. Malah makruh terbalik.
Dia kata, tak boleh tu kiblat. Jadi katil dia letak terbalik. Jadi maknanya kepala dia yang menghadap kiblat. Macam itulah. Kaki dia menghadap terbalik. Hukumnya makruh tidur gitu. Hanya dua keadaan aja yang dikira sunat kaki menghadap kiblat. Yang pertama sembahyang, sebab sembahyang dia tak mampu tadi, maka kaki menghadap kiblat. Yang kedua tidur. Yang kedua tidur. Kalau nak cek, boleh cari dekat kitab Sairus Salikin. Dalam kitab Sairus Salikin, syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mensyarahkan maksud Imam Ghazali kata sunat tidur menghadap kiblat. Apa maksud sunat tidur menghadap kiblat? Jika mengiring, dada yang menghadap kiblat. Jika terlentang, tapak kaki menghadap kiblat. Jadi antara pahala percuma, yang rugi kalau orang tak buat. Tidur. Tiba-tiba katil menghadap part lain. Oh Allah sayanglah. Sedangkan tidur kaki menghadap kiblat tu pahala free. Selagi tidur kaki menghadap kiblat, selagi itulah dapat pahala. Yang tu marah tu yang silap tu. Yang marah ni kalau saya saja duduk nak tanya sikit ni. Kakimu ni boleh letak kat ni, boleh letak kat ni, boleh letak kat ni, boleh letak kat ni, boleh letak kat ni. Kenapa letak kat ni? Ayalah. Memang betul lah. Tak ada adab. Sebab kiblat adalah arah yang paling mulia. Jadi respect lah sikit. Tapi kalau tidur sunat menghadap kiblat. Tahu tak tidur sunat menghadap kiblat? Pernah dengar? Tidur sunat, bukan kaki. Tidur sunat menghadap kiblat. Pernah dengar? Mestilah pernah dengar. Cuma apakah yang dimaksudkan tidur menghadap kiblat? Kat situ yang salah faham. Semua orang pernah dengar tidur sunat menghadap kiblat. Tapi bila kata kaki tak boleh menghadap kiblat. Kalau kaki tak boleh menghadap kiblat, nak tidur menghadap kiblat macam mana? Tu kata tu. Sebenarnya maksud tidur menghadap kiblat adalah kaki menghadap kiblat. Selain daripada sembahyang dan tidur, barulah ada hukum tidak beradab, makruh kaki menghadap kiblat, sebab itu arah yang paling mulia. Jadi katil tukar menghadap kiblat. Free, pahala percuma. Pahala free. Bukannya nak kena payah-payah, tidur pun seronok apa. Tiba-tiba dapat pahala, tak buat. Okeylah, tak apalah, pahala sunat je pun. Kalau tidur 50 tahun, banyak tu pahala. Kaki menghadap kiblat. Jika sembahyang pun sunat kaki menghadap kiblat. Ketika duduk yang tak mampu tadi tu, boleh kaki menghadap kiblat. Tak ada masalah. Cuma yang tadilah bab sujud tadi, hati-hati. Okey. Kalau nak cari, kata nak cari pelik dalam kitab kita tak ada. Cari kitab Sairus Salikin. Orang dulu biasalah mengaji kitab Sairus Salikin ni. Kitab Sairus Salikin, dia semua ada 4 jilid. Dia syarah kitab Ihya Ulumuddin. Yang ada dalam tu, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia mensyarahkan Imam Ghazali. Kata tidur wajib, tidur sunat menghadap kiblat dengan maksud tapak kaki menghadap kiblat. Okay? Okay. Jadi pesakit-pesakit kat hospital, patutnya kan, bukannya payah pun. Orang sakit tu, bila dia sakit, dia nak sembahyang payah. Kalau yang boleh bangun pergi surau, okey lah. Ramai yang tak boleh bangun. Nak pergi toilet pun kadang-kadang payah. Jadi ambil wuduk, pakai spray ke dekat situ. Kalaulah katil tu tak menghadap kiblat, kan payah nak cari kiblat. Patutnya kementerian ataupun menteri lah, senang cerita, bukannya susah pun. Tak susah pun. Sebab menghadap mana-mana pun tak ada masalah pun. Masa mula-mula nak buat, bila dah start buat, tak boleh lah, nanti kan sengit. Pelik pula. Dia petak gitu buat, tapi sengit-sengit je, dia pelik lah. Kalau awal-awal gitu, masa nak buat tu, dah cari kiblat dah. Saya ingat lagi tahun 80-an, orang-orang tua-tua dulu kat kampung ke kat bandar, jadi orang tua dulu nak buat rumah, dia cari kiblat dulu, dia tengok kiblat dulu, mesti tengok kiblat. Supaya nak buat toilet tak menghadap kiblat, dia cari tu dulu. Jadi bila kita sembahyang, cantik je dia punya dinding, terus sejadah ke sana. Cuba tengok rumah sekarang, macam tu lah, macam ni lah, macam ni lah. Sebab apa? Yang buat tu orang kafir. Yang buat perumahan tu, yang buat tu kontraktor tu, yang buat plan tu, semua orang kafir. Bila orang kafir,
Jadi dia mana peduli kiblat. Jadi kita kata apalah, bukannya tak ada masalah, bukan berdosa pun. Iyalah, bila nak cari tu tengok sikit lagi. Patutnya tak payah. Sama di sini, sini atau sini kiblat. Straight, senang. Tapi sekarang juga lah tengok. Gini. Gini sembahyang. Kalau tengok ke atas tu, ke sana, ke mana ni? Menyerong. Sedangkan orang dulu nak buat rumah, dia akan tengok kiblat dulu supaya menghadap kiblat. Dan supaya toilet dia akan buat kot ni, tak menghadap kiblat. Itu bersetakat buat rumah. Nak buat bangunan pun sama. Sepatutnya asal menteri kita, perasan tak? Di Malaysia ni, Menteri Kesihatan, ni cerita hal hospital ni. Menteri Kesihatan, orang apa? Tak, yang daripada awal, daripada Merdeka. Lepas baru Islam ni baru berapa, tak sampai 10 tahun lepas ke baru? Baru sangat. Baru. Sebelum tu India China. Maksudnya kafir lah. Kita bukan nak kata Cina tu, Cina Islam pun ramai. Maksudnya tu. Jadi masa tu lah hospital tu dibina. Sekarang ni yang Islam sekarang ni ikut aja yang dulu. Tapi kalau Islam sekalipun, kalau tak peduli pun dia buat tak peduli juga. Islam pun tak peduli juga, tak gunalah juga. Nak buat, sepatutnya nak buat je hospital baru, pertama sekali biar ward tu menghadap kiblat. Supaya semua pesakit nanti kaki dia akan buat sedaya upaya lah. Bukan suruh buat betul-betul, sedaya upaya. Fikir sikit. Kata negara Islam, fikir sikit. Jadi biar menghadap kiblat supaya orang sakit nanti dia boleh straight dia punya kaki ke kiblat. Dia nak semayang tak payah susah-susah, terus semayang, settle masalah. Ini kau tidak nak pusing kau tu, pusing kau ni. Saya mengajar di HTA. Sekarang ni saya ada jawatan baru, Skuad Mesra Ibadah. Skuad Mesra Ibadah HTAA. Pergi hari Jumaat kan, dia ada memang grup-grup pergi ke ward-ward, ke katil-katil, peringatkan. Tu jawatan baru saya. Baru dapat. Bila? 2 minggu lepas tak? 2 minggu lepas baru. Dapat jaket lah, dapat, ada tulis belakang. Skuad Mesra Ibadah. HTAA. Pergi, kita akan pesan dekat dia lah, supaya sembahyang jangan lupa. Jadi macam mana nak cakap sembahyang jangan lupa, kaki tu menghadap kiblat? Macam mana nak cakap sedangkan katil ke sini, kiblat ke sini, nak suruh dia tarik katil tu? Katil sini. Jadi nak kata macam mana? Kata sembahyang yang mana mampu je lah. Gitu je lah. Takkan nak paksa dia kan. Cuma benda boleh buat, buatlah dulu. Gitulah. Naya. Jika tak mampu juga untuk melentang tadi, maka mengisyarat ia bagi keduanya dengan kepalanya. Tak mampu, semayang dengan kepala je. Dah tak mampu dah. Jadi semayang dia gini. Maksudnya dia melentang, Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah semua, rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Gitu je. Gerak kepala. Ni sakit sungguh dah ni. Selagi dia ada akal, dia boleh buat, wajib dia buat. Semayang tu, gitu gerak. Jika lemah ia daripadanya, tak mampu juga nak gerak kepala pun tak mampu. Tua sungguh ni, sakit sungguh lah. Mungkin accident ke apa ke. Jika lemah ia daripadanya, nak gerak kepala ni pun tak boleh, maka dengan kelopak mata. Dengan kelopak mata semayang. Kelip. Dia cuma berdiri, buka, rukuk, pejam, i'tidal buka, sujud pejam, duduk di antara dua sujud buka, sujud balik pejam, apa lagi? Berdiri seterusnya buka, macam tu lah. Jadi rukuk, celek pejam, gitulah cara dia. Bukannya berdiri, celek, rukuk separuh. Sujud, tak. Dia celek pejam je. Jangan duduk separuh. Apa ni? Rukuk. Tak ada, jangan buat gitu, jangan buat. Dah lah sakit. Jangan. Jadi macam mana? Dia berdiri kan, celek. Dia niat dia lah nanti. Betul, Allahu Akbar.
tangan tak boleh gerak dah kot masa tu. Baca Fatihah apa semua. Lepas tu nak rukuk ni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lepas tu sami Allah liman hamidah. Celik mata. Lepas tu Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Baca Fatihah. Fatihah waladdallin amin, rukuk. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Macam tu lah. Pejam celik. Jangan buat tutup separuh-separuh. Jangan mana tahu. Rukuk tutup separuh, sujud pejam. Jangan buat hal gitu kelopak mata tu sembahyang dengan kelopak mata. Jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak mata pun tak mampu, maka hendaklah dilaku akan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya jua. Inilah sehingga lemahnya. Jika tak mampu dah dengan kelopak mata pun tak mampu, sembahyang dengan hati. Sembahyang hati tu maksudnya macam bayang lah, macam membayangkan. Macam bayang. Allah subhanahu, macam itulah. Selagi boleh baca kat mulut dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Macam itulah. Kalau boleh baca kat mulut, bacalah. Kalau tak boleh, baca dekat hati semua. Semua dekat hati. Inilah sehingga lemahnya. Cuba bayangkan. Sembahyang ni sampaikan, tak boleh tinggal sembahyang. Sampaikan dengan hati pun wajib sembahyang. Selagi ada akal, selagi itulah wajib sembahyang. Tak boleh bergerak pun. Tak boleh gerak dengan ni kepala, tak boleh kepala dengan kelopak mata. Apalah kot. Boleh je, suara ada lagi. Tak boleh dengan kelopak mata dengan hati. Maksudnya tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal walaupun sekejap. Walaupun satu waktu tak boleh tinggal sembahyang tu. Nak bagi tahu, kalau kalian kata tak mampu untuk puasa, boleh tinggal puasa. Dan tak mampu untuk puasa tu sehingga nak qada pun tak mampu, pidyah aja, tak payah puasa. Nampak? Ibadah lain kalau tak mampu tak payah buat. Dia sangat sakit, tua sangat ataupun sakit sangat, atau sakit kanser ke apa, mesti makan ubat sebagainya, maka dia tak boleh puasa. Tak boleh. Step 5 jam kena makan. Jadi bila macam tu macam mana? Tak payah puasa. Tak payah puasa. Lepas tu macam mana? Bayar pidyah. 1 hari 1 cupak. Okey. Zakat. Ambil zakat. Contoh zakat. Tak boleh nak bayar zakat, duit tak ada. Nak bayar zakat apa? Makan pun tak, soru pun miss. Macam nak bayar zakat? Jadi tak payah bayar zakat, kan? Malah zakat fitrah sekalipun tak payah bayar. Okey, apa lagi? Rukun Islam ni. Haji. Haji lagi lah. Tak sakit pun kalau tak mampu, tak ada duit. Jadi maknanya ibadah-ibadah lain. Apa ibadah-ibadah lain? Apa dia? Sembahyang, kalau tak mampu sembahyang, tetap kena sembahyang juga dengan hati. Dan tak ada pidyah. Tak perlu. Cuma kalau dia tinggal sembahyang dan tak qada, dia ni tinggal sembahyang bukan sakit ni, tinggal sembahyang yang tak sakit, saya saja mati, kemudian tak sempat qada atau tak qada, memang tak ada fidyah. Tapi kalau puasa dia ada fidyah. Itu mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i tak ada. Mazhab Hanafi ada fidyah sembahyang. Boleh bayar. Kalau ingat dulu kat kampung-kampung dulu, dia bayar dengan tok pakir, dia letak beras atas macam penolak tu, macam atas papan tu ada roda kat bawah tu. Katalah beratus kilo atas tu ada. Katalah 100 kilo ke 200 kilo ke. Lepas tu dia bayar lah. Inilah fidyah sembahyang yang tertanggung atas zimmah ayahku. Contoh ayah dia tak sembahyang ke kan, yang tertanggung atas zimmah ayahku sebanyak berapa cupak disebutlah, 100 cupak. Contoh 100 cupak bersamaan dengan 100 sembahyang kerana Allah Ta'ala bagi. Lepas tu pula dia pula tolak. Adalah perbuatan. Siapa pernah tengok? Kalau tak pernah tengok tak payah cerita. Pernah tengok dulu?
Dia bubuk, dia bagi beras, dia tolak balik. Macam tengok. Tak ajar tengok lagi. Nak cukup. Biasa dulu buat di pondok-pondok buat. Orang dulu ni cerita tahun orang yang cerita saya 60-an, 70-an, 80-an ada lagi. 90-an orang tak buat dah. Dia bayar fidyah sembahyang. Mazhab Syafi'i tak ada. Mazhab Hanafi ada. Jadi kalau sembahyang dia tu tak pernah sembahyang, ayah dia ke mak tak pernah sembahyang ke ataupun sembahyang tinggal ke. Ni bukan sakit ni. Ni sengaja. Yang sakit memang tak ada. Boleh? Cuma kalau nak ikut tak ada masalah. Kalau tak ikut, orang yang tak ikut jangan kata kat orang ikut jangan kata kat orang tak ikut. Gitu lah. Apa mu tak sayang ayahmu ni? Tak buatlah. Tak boleh kata gitu. Dan tak boleh kata juga dia orang tak buat bayar fidyah sembahyang mu pergi bayar. Tak boleh juga kata gitu. Tak boleh. Jadi ada, memang ada pun. Masih lagi dibuat sekarang di kampung-kampung. Ada. Saya tengok hari tu kat Kedah ada lagi buat. Tak wajib. Malah mazhab Syafi'i tak sah pun buat gitu. Tak sah pun. Sebab apa? Mana ada fidyah sembahyang? Maknanya dia pernah dengar lah tu. Cuma kalau kata tak ada, betul juga jawapan. Kalau nak kira, boleh lah. Boleh. Bukan wajib, tapi boleh. Dengan niat harapan mudah-mudahan Allah terima. Maka dia tak kena seksa dalam kubur. Kalau Allah terima. Kalau Allah tak terima, jadi sedekah. Dia harap-harap gitu je. Puasa tu wajib. Puasa sama ada dia sengaja tinggal atau dia tak sengaja tinggal, tak qada lagi, wajib bayar. Wajib. Sembahyang tak wajib. Nak buat boleh pakai mazhab lain, tak nak buat memang tak perlu buat pun. Dia kena ayat dia gitu. Kalau puasa wajib bayar fidyah, kalau dia mati sebelum bagi faraid wajib bayar dulu fidyah. Selesai dulu. Kalau fidyah sembahyang tak boleh bagi, hukumnya haram bagi. Maksudnya sebelum faraid dia ambil dulu berapa harga beras untuk bayar fidyah sembahyang, hukumnya haram. Kata boleh pakai duit sendiri, jangan pakai duit faraid. Faham? Sebab mazhab Syafi'i memang tak benar, tak boleh buat, tak sah, tak boleh. Jadi orang yang ada duit sikit ni kan, dia dapat duit pusaka ayah dia juga punya. Dapatlah 20,000. Aku tak usaha apa pun. Dapat duit faraid 2/3 lelaki kan. Lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian, dapat 20,000. Nak guna rasa macam tak teramuk. Contohlah gitu kan. Ayah ni pun bukannya tengok-tengok ayah tu tak semayang kok ni, jenis ayah tak semayang ataupun semayang duk tinggal-tinggal. Dia terasa nak bayar, tapi dah jadi dia punya dah ni. Baru boleh. Tapi kalau kejap tak boleh bagi faraid, kena bayar dulu. Ayah punya banyak cupak tu. Beribu cupak nak kena bayar. Sebelum bagi faraid, kita kena langsaikan dulu. Hukumnya haram, dosa, tak boleh. Tapi kalau puasa mesti wajib buat gitu. Kena selesai dulu. Ayah dah buat haji belum? Ayah belum buat haji lagi. Tolak badal. Badal haji apa? Tahu, boleh percaya 2,000. Allah. Yang murah-murah ni Allah, tak percayalah. Yang murah-murah 1,800, 2,000. Allah, ingat senang nak pergi try pergi tengok sekali. Tak tahulah. Buat badal haji lah. Upah buat haji, tolak dulu berapa ribu. Tolak, lepas tu ayah ada tinggal puasa. Ada berapa? Cupak berganda pula cupak tu. Kira. Duit ayah tinggal berapa? Ayah tinggal lah dalam 10,000 sikit Tengok tolak habis. Tak ada faraid gitu. Hutang mesti juga sedar. Tapi hutang orang. Hutang orang dan hutang fidyah tadi, fidyah puasa dengan haji mesti dahulukan puasa dan haji. Kalau kata orang tu kata dia hutang, ayahmu hutang kat aku ni 10,000. Ayah tinggal 10,000 boleh bayar ke hutang dia? Nanti dulu. Pertama urusan pengkebumian. Siapa settle? Tak apalah, ada orang settle ke masuk apa? Khairat ke apa, tak apa. Okey, selesai. Ada 10,000 ni. Bayar hutang aku tu. Sabar dulu. Lepas tu pula dia buat haji belum? Dia belum buat haji, tolak berapa haji? Kan ambil 4,000. Confident sikit. Yang 2,000 tak apa confident lah. Okey, 4,000, kata 4,000, tolak. Lepas tu dia dah tinggal puasa. Kira 6,000 kena bayar fidyah beras. Habis. Jadi hutang dia tak wajib bayar. Anak-anak sunat aja bayar kalau sayang kat ayah dia. So ayah dia akan jawab dekat akhirat nanti. Tapi di atas dunia tak wajib bayar anak-anak. Tapi ada ke anak tak nak bayar? Teruk sungguh. Tapi bayar tu hukumnya sunat, tak wajib. Tak wajib. Hukumnya sunat bayar.
Dan kalau kata nak potong untuk ambil bayar fidyah fidyah sembahyang, hukumnya haram, tak boleh. Sebab yang tadi tu buat tu bukan kata mazhab Syafi'i mesti buat, bukan. Itu sekadar ada pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan wajib untuk, bukan wajib, dibenarkan untuk bayar fidyah sembahyang, maka kita pun beramal. Tapi pakai duit sendiri pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang. Jangan pakai duit si mati, tak boleh. Dan jika kita nak habiskan sikit lagi satu perenggan ni. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak matanya, maka hendaklah dilakukan akan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya, dah sebut tadi, itulah hingga lemahnya. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya sekali-kali selama-lama ada akalnya. Selagi ada akal, selagi itulah sembahyang tak gugur. Selagi ada akal, selagi itulah sembahyang tak gugur. Jadi orang yang tak sembahyang tu kita sangka baik lah kot, hilang akal. Sangka baik ya. Sebab selagi ada akal, walaupun tak boleh bergerak, mata tak boleh gerak, melekat, wajib sembahyang juga dengan hati. Hanya satu aja yang boleh tercabut kewajipan solat, iaitu hilang akal atau tiada akal. Selagi ada akalnya itu maujud tu adalah. Inilah hal sembahyang fardu. Ini sembahyang fardu cerita ni 5 waktu. Adapun sembahyang sunat, maka harus padanya duduk serta kuasa berdiri dan harus berbaring serta kuasa duduk. Ini yang kata wajib berdiri ni apabila sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang sunat boleh je duduk. Dia mampu duduk, tapi dia boleh berdiri, nak baring silakan. Nak duduk silakan. Sembahyang sunat, tapi sembahyang berdiri pahala penuh, sembahyang duduk separuh daripada pahala berdiri, sembahyang mengiring separuh daripada pahala sembahyang duduk, sembahyang melentang separuh daripada sembahyang mengiring. Sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang tarawih tak lama lagi, tak lagat, duduk lah. Sini buat apa? 20. 8 jangan lagi, duduk. Sembahyang duduk. Tak, katakan penat. 8 duduk duduk kat atas motor. Sebenarnya atas motor boleh sembahyang. Atas kereta boleh sembahyang. Sunat lah, sembahyang sunat. Boleh je. Nak pergi mana? Nak pergi Kuantan malam. Nak pergi cari baju raya apa kan? Lepas 8, sambung 9, 10, 11 sampai 20. 21 sampai sembahyang atas motor boleh. Tak ada masalah. Sembahyang atas kenderaan sunat dibenarkan. Takbir je lah. Start Allahu Akbar. Kalau dalam perjalanan, kalau tahu kiblat kat mana, wajib ngadap kiblat, berhenti ngadap kiblat. Kalau tahu, kalau tak tahu ke mana-mana, takbir je, beres. Kalau boleh berhenti, cari kiblat, tengok application, ni kiblat. Allahu Akbar. Masa takbir aje, masa takbir sahaja. Lepas tu kiblat jalan, spray motor, waladdallin, amin. Lepas tu, lampu merah, berhenti, Allahu Akbar. Sami Allah, orang tengok. Lama tak jumpa. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Diam, sombong dia sekarang ni. Lepas tu tengok, hijau. Ceng dia, ceng. Janganlah tu. Bawa naik. Baca Fatihah. Rukuk, i'tidal, sujud, sekadar je. Janganlah. Kalau naik kereta boleh juga. Allahu Akbar. Jangan sujud bawah sering. Rukuk gini, sujud bawah sikit. Itu je. Sembahyang sunat aja boleh. Boleh. Tak ada alasan untuk tidak sembahyang tarawih ataupun sembahyang lain-lain lah, sembahyang sunat yang lain. Boleh. Tak ada masalah pun sembahyang sunat atas kenderaan. Jadi kalau katalah nak sembahyang, nak tunggu moreh, duduk lah sembahyang duduk. Duduk je. Senang je sembahyang duduk. Duduk, lepas tu takbir Allahu Akbar. Rukuk, i'tidal. Sujud wajib sujud betul. Jangan buat sujud isyarat. Sujud betul. Sujud wajib sujud betul. Sembahyang sunat pun. Lepas tu rakaat terus. Sebab cuma kita ni macam rasa malu pula. Malu nak sembahyang duduk. Padahal keluar tak malu. Keluar tu lagi malu sepatutnya. Tak sembahyang langsung. Ni sembahyang duduk, apa malu? Patutnya tak malu pun. Kata nanti kau orang kata apa pula? Tak ada. Lebih baik sembahyang 20 duduk daripada sembahyang 8, lepas tu balik rumah bukan buat apa pun, tengok TV,
Borak pergi kedai, makan colek gitu bawa masa je. Hari lain dah makan lah. Hari bulan Ramadan, ibadahlah sikit. Ibadahlah lebih sikit. Mudah-mudahan dapat malam Al-Qadar. Dapat malam Al-Qadar, dapat lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun tu. Umur kita ni pendek. Pendek je umur kita. 60-70 je kata. Umat aku 60-70. Kata Nabi. Malah Nabi sendiri pun 63 je. Siapa lebih tu, subsidi tu. Tak semua orang dapat subsidi. Lebih. Tapi biasanya umat aku 60-70, kata Nabi. Jadi 60-70, umat terdahulu beratus-ratus. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Jadi macam mana kita nak lawan? Tak ada cara dah nak lawan. Satu je. Kita ambil lah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar dapat, tambah 83 tahun. Kalau dapat 10 kali, dah 800 dah. Dapatlah menyaingi umat-umat terdahulu. Kita nak harapkan ibadah kita ni, nak sepakat nak harap ibadah kita yang bukan Ramadan. Mana ada, tahajud pun tak ada. Memang tak ada. Ramadan aja. Masa semangat tu. Masa semangat Ramadan tu. Masa tu lah. Sini buat 20, okey lah. Sebab memang kalau ikut surat perkeliling, Jabatan Agama Islam dah keluar surat perkeliling. Memang dia surat 20 pun. Cuma tak tahulah siapa ikut tak ikut. Tak apalah. Kalau buat 8, cara 8. Buat 20, cara 20. Habis. Kita sambung fasal yang keempat, membaca Fatihah akan datang. Lambat lagi ni. Mungkin bulan 5. Kalau saya tengok bulan 5. Sebab kita raya pun dah 12. 10 sebelah. 10. Itu dah minggu kedua. Lepas tu mana ada. Lepas tu minggu ketiga, minggu keempat, bulan 10 bulan 10 pula, bulan 5. Kita sambung eloklah fasal yang keempat, membaca Fatihah. 6 hari bulan 5. Kita sambung 6 hari bulan 5. Lambat lagi ni. Tangguh dulu, insya-Allah kita sambung akan datang. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.